Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas untuk tajuk baru, bab 8 iaitu daya dan geraksan. Dalam kelas tutorial yang lepas, cikgu dah berikan tugasan untuk awak lakukan beberapa aktiviti yang membuktikan bahawa wujudnya daya dalam kehidupan seharian kita. Jadi, apabila sama ada awak berjalan ke, berlari, awak tengah makan atau tengah angkat barang, semua aktiviti yang awak lakukan itu semua itu adalah memerlukan daya dan mengenakan daya ke atas semua aktiviti yang dilakukan. So daya ini adalah sesuatu yang tak dapat dilihat, kita tak dapat tengok. Tapi kita boleh rasa apa dia daya. Jadi dalam bab ini kita akan tengoklah beberapa jenis daya dan apa dia aplikasi daya ini terhadap kehidupan seharian kita. So kita nak tengoklah apa dia jenis-jenis, apa dia yang dimaksudkan dengan daya dan jenis-jenis daya yang ada. So kita tengok apa dia yang dimaksudkan dengan daya. So daya ni apa dia? Adalah merupakan tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Mesti ada tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Jadi hampir semua aktiviti harian akan melibatkan daya. Contohnya seperti membuka tin makanan, menekan suis, menolak pintu. Dan pelbagai lagi lah aktiviti yang dilakukan yang kita panggil sebagai daya. Jadi daya ini boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Contoh daya graviti, berat, daya normal, daya geseran, daya elastik dan daya apungan. So kita nak tengoklah apa dia semua jenis-jenis daya yang ada. Jadi ada 6 jenis daya yang ada. Yang pertama ada daya graviti, daya normal, daya geseran, berat, daya apungan dan satu lagi adalah daya elastik. Kita tengok setiap satu daya ini dan saya rasa awak pun cikgu rasa awak pun tahulah kan apa dia yang dimaksudkan dengan jenis-jenis daya ni sebab awak dah berjaya buat aktiviti yang cikgu suruh buat hari tu. Tapi kita tengok juga sama-sama apa dia yang dimaksudkan dengan setiap daya ni. Daya graviti. Yang pertama sekali daya graviti. Apa dia daya graviti? Daya yang mengarah ke pusat bumi. Maknanya setiap benda yang dilambung ke atau tak dilambung ke, setiap benda yang wujud akhirnya dia akan jatuh ke tanah semula. Maksudnya kalau kita ni sebagai manusia pun boleh ke kita tiba-tiba terapung aja? Tak boleh. Sebagai manusia pun mesti akan berdiri dekat atas tanah. Jadi sama keadaannya kalau kita lambung bola, lambung buah ke, lambung apa-apa, shilling ke apa kan. Apa yang kita lambung tu akan jatuh semula ke tanah. Jadi ini membuktikan bahawa wujudnya daya graviti. Sebab apa? Dia adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Jadi setiap benda yang wujud dia akan duduknya di atas permukaan bumi. Muka bumi ni yang akan jatuh ke tanah juga. Gitu. Kemudian kita tengok daya normal. Alright, apa yang dimaksudkan dengan daya normal? Daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. So mesti ada objek. Objek. Dekat dalam gambar ni, objek ni adalah buah apple ni. Jadi objek bersentuhan dengan suatu permukaan. So buah apple ni bersentuhan dengan permukaan meja. Jadi dia akan mewujudkan daya normal. Seterusnya.
Berat. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan berat? Berat ialah suatu objek yang ada daya graviti bertindak ke atasnya. Okey, maksudnya semua bahan ataupun semua benda dekat atas muka bumi ini ada berat selagi ada daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey, berbalik pada definisi daya graviti tadi, dia ada daya yang berpusat ke muka bumi kan. Jadi, maksud berat dekat sini selagi sesuatu objek itu ada daya graviti, dia turun dekat atas tanah, jadi maknanya dia mempunyai berat. So, dia adalah sebagai daya graviti yang bertindak, membuktikan bahawa ada daya graviti yang bertindak ke atasnya. Manusia punyai berat. Berat tak sama dengan jisim. So, jangan keliru. Jisim lain, berat lain. Okay, jisim ini yang selalunya awak panggil jisim ni berat. Tapi sebenarnya berat ni adalah dipengaruhi oleh daya graviti. Jisim ni yang dalam bentuk kilogram. Ini yang awak selalu ukur kan. Jadi berat ni dia adalah tindakan daripada daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey, kemudian ada daya elastik. Apa dia daya elastik? Wujud apabila suatu bahan diregangkan ataupun dimampatkan. Okey, jadi bila kita tarik bahan tersebut, objek tersebut, dia boleh diregang, tak putus. Okey, ataupun bila kita tolak-tolak suatu bahan tersebut, kita mampatkan dia, jadi dia tak pecah. Dia boleh dimampatkan. Jadi itu bahan itu mempunyai daya elastik. Okey, seterusnya adalah daya apungan. Apa yang dimaksudkan dengan daya apungan? Daya tujah yang bertindak pada suatu objek yang terapung di dalam suatu bendali. Okey, daya apungan ni maknanya selagi sesuatu bahan itu boleh terapung. Boleh terapung di atas permukaan bendali, tak semestinya air. Boleh jadi juga minyak ke ataupun cecair yang lain. Selagi sesuatu bahan itu boleh terapung, maknanya bahan tersebut, objek tersebut mempunyai daya apungan. Okey. Dan seterusnya kita tengok pada daya geseran. Okey, apa dia daya geseran? Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okey, yang pertama dia menentang gerakan. Kalau tarik ke kanan, tarik ke belakang, daya geseran mestilah bertentangan dengan daya yang dikenakan. So, ini adalah daya geseran. Dia mesti bertentangan. Dan satu lagi syaratnya adalah di antara dua permukaan yang bersentuhan. So, ada objek dan ada permukaan yang bersentuhan dengan dia. Okay. So, ini adalah daya geseran. So, bertindak ke arah pertentangan dengan gerakan. Okey, seterusnya kita tengok pada ciri-ciri daya. Apa dia ciri-ciri daya? Macam mana kita nak kenal apa yang kita buat tu adalah daya. Daya merupakan kuantiti vektor. Vektor ni apa? Dia mempunyai magnitude. Magnitude ni adalah nilai. Okey, mempunyai nilai dan juga arah. Okey, mempunyai magnitude dan nilai. So, ada arah, kemudian ada nilai. Magnitude merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. So, ini dia dah jelaskan lah. Jadinya, awak nak tahu ciri-ciri daya ni mestilah dia mempunyai nilai dan mestilah dia mempunyai arah. Alright. So, kita tengok dekat gambar ini. Gambar menunjukkan daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak dengan magnitude daya. Okey, nilai daya adalah sebanyak 10 N Newton. Jadi, arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan. Okey, so dia tolak bahan tersebut.
Dan titik aplikasi pada daya adalah bahagian tangan yang mengenakan daya tolakkan pada kotak. Okey, jadi inilah yang dikatakan ciri-ciri daya. Mesti ada titik aplikasi daya. Maknanya kita tengok arah tolakkannya. Arahnya ke hadapan. Tangan tolak kotak ke depan. Okey, itu arah. Dan ada magnitude, ada nilai. Daya yang dikenakan adalah sebanyak 10 Newton. Jadi betul tak ini ciri-ciri daya? Ya, betul. Awak tolak bahan tersebut ke hadapan dan ada nilai daya di situ. Okey. Seterusnya, kita tengok rajah yang menggunakan tukul untuk tanggalkan paku. Okey, daya yang bertindak mempunyai magnitude. Okey, nilai daya sekarang ni adalah 15 Newton. Okey, macam mana nak ukur daya, kita akan tengok nanti. Macam mana boleh dapat nilai 15 ni, ini awak akan tahu. Kita akan tengok nanti. Okey, jadi daya bertindak mempunyai magnitude 15 Newton dan arah seperti yang ditunjukkan. Okey, tengok anak panah. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian hujung tukul, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Okey, so bahagian hujung tukul tu mana? Di sini. Okey, sekarang ni titik dia bukan dekat sini. Titik ni adalah pada hujung tukul. Jadi tangan ini mengaplikasikan daya, kita tarik dia ikut arah ke belakang. Okey, so titik bertumpu dekat sini adalah menentukan berapa kuantiti daya yang diperlukan. Jadi nak cabut paku, kita angkat tukul. Mesti letak pada sesuatu permukaan yang keras. Okey, jadi kat sini digunakan bongkah kayu. Okey, cabut paku tersebut adalah daripada daya ni sebanyak 15 Newton dan titiknya adalah berpusat pada hujung tukul. Okey, titik aplikasi daya di sini. Alright. So daya ini adalah contoh daya yang bertindak semasa menanggalkan paku dengan tukul. Okey, ini nanti ada kaitan dengan konsep tuas. Okey, so kita tengok pengukuran daya dekat sini. Macam mana boleh ukur daya, macam mana boleh dapat nilai 15 Newton tu kan? Ukur daya dengan menggunakan neraca spring. Bukan neraka, neraca spring. Okey, beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Jadi kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca ini. Okey, so ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya. Kemudian unit. Unit bagi daya diukur dalam unit Newton. Okey, Newton. Simbolnya huruf N besar. Okey, kenapa namanya Newton? Adalah sebenarnya nama insan ni, ahli sains dan matematik ni, Isaac Newton ni yang menemukan dulu daya graviti. Okey, ingat kalau kita dapat satu teori, kita namakan teori itu dengan nama kita. So dapatlah unit pengukuran dia. N ini Newton bersempena dengan Sir Isaac Newton. Okey, itu datangnya tadi bacaan daya daripada alat pengukuran yang digunakan neraca spring dan unitnya adalah Newton. Okey, ni dia rupanya pakcik ni Sir Isaac Newton ni. So unit yang digunakan adalah N. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek tersebut. Okey, jadi dekat bumi, satu objek mempunyai jisim 100 gram, berat adalah 1 Newton. Okey, jadi objek yang mempunyai 1 kilogram jisim, beratnya adalah 10 Newton. Jadi 1 nisbah 10. 1 kilo 10 Newton. Alright. So, sampai sini saja untuk hari ini. Jadi, untuk next punya kita tengok apa dia daya tindak balas, pasangan tindakan daya. Cikgu akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.